Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam membicarakan tentang sirah para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang kisah mereka sangat indah, sangat unik dan sangat menakjubkan. Allah telah rakamkan dalam Al-Quran seorang demi seorang para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan pelbagai kisah yang boleh kita ambil teladan. Hari ini kita nak sambung di bulan Ramadan ini tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah mereka ini diperdaya oleh iblis laknatullah, maka terbukalah pakaian Nabi Adam AS, begitu juga isterinya Hawa. Lalu akhirnya kita ringkaskan cerita, Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke muka bumi. Lalu bermulalah pengembaraan kehidupan mereka di atas muka bumi, di mana turunnya Nabi Adam AS dan juga Hawa. Allah jadikan mereka ini terpisah. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, puncak Bukit Sri, manakala Hawa diturunkan di tanah Arab. Selama 40 hari ada pendapat mengatakan, ada mengatakan beberapa tahun mereka telah dipisahkan. Akhirnya bertemu kembali di sebuah bukit Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, berhampiran Mekah. Pendapat yang kuat mengatakan selama 40 hari mereka terpisah dan mereka bertemu kembali di tempat tersebut. Baik, soal Nabi Adam AS, Allah jadikan ketinggiannya adalah tubuh fizikalnya setinggi 60 hasta, lebih kurang 37 meter begitu. Dan akhirnya tuan sekalian, dengan mereka ini manusia pertama yang hidup di atas muka bumi. Jadi antara tugasan mereka adalah memakmurkan muka bumi ini. Lalu Allah jadikan pasangan Adam dan Hawa ini beranak pinaklah mereka. Dan pendapat mengatakan bahawa mereka dikurniakan seramai 40 orang anak yang kesemuanya adalah kembar. Inilah keistimewaan ibu dan ayah kita itu. Antara syariat Nabi Adam, zaman Nabi Adam AS, mereka nak tak nak berkahwin sama adik-beradik. Cuma tidak boleh berkahwin sesama kembar. Sesama kembar. Contoh, adik-beradik kepada Qabil adalah kembarnya Iklimah, Habil dan Labudah, Sid dan Azura, Ashud dan saudara perempuannya Ayat, dan perempuannya Balak serta Tati dan saudara perempuannya Taubah dan sebagainya. Baik, jadi bermulalah episod kehidupan keluarga Nabi Adam alaihi salam. Maka satu kisah yang Allah nak rakamkan bagaimana berlakunya pembunuhan pertama di atas muka bumi. Tidak jauh daripada ataupun zaman Nabi Adam sendiri, iaitulah terjadi antara anaknya Qabil dan juga Habil. Kerana apa? Allah memerintahkan Qabil untuk menikah dengan kembarnya Habil. Manakah Habil kena nikah dengan kembarnya Qabil. Baik. Qabil dinikahkan dengan Labudah, Habil dengan Iklimah. Namun Qabil tidak menerima dapat tersebut dan dia berkeras untuk berkahwin dengan kembarnya sendiri. Maka apa yang Allah perintahkan mereka untuk melakukan korban. Inilah korban pertama. Qabil menyediakan korbannya iaitulah binatang ternakan, manakala Habil menyediakan Qabil menyediakan tanam-tanaman, manakala Habil menyediakan binatang ternakan. Korban kepada Allah dan Allah yang membuat keputusan. Lalu Allah memilih korbannya Habil. Maknanya Habil ni pendapat yang betul untuk berkahwin dengan kembarnya si Qabil tadi. Lalu apa yang berlaku? Qabil tidak berpuas hati dan dalam dirinya terdapat perasaan dendam, benci, kesumat, sehingga kan mahu bertindak untuk membunuh Habil.
Ini dirakamkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 27 dan 31. Kita tengok ayat itu, waslu alaihim naba'abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang putera Adam, iaitulah Qabil dan Habil dan Qabil, yang telah berlaku dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima korban salah seorang daripada mereka, Habil, dan tidak diterima korban yang lain, iaitulah Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sungguhnya Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Lalu Qabil ni merasa benci yang sangat, merasa dendam. Lalu kemudian ditambah dengan iblis yang memainkan peranan. Akhirnya kita ringkaskan cerita, Qabil berjaya membunuh Habil. Lalu berlakulah pertumbuhan darah yang pertama di atas muka bumi. Caranya ialah dengan dia campakkan batu ataupun dia hempakkan batu ke atas kepala Habil, lalu terkorbanlah Habil. Apa yang nak dibuat dengan pembunuhan tersebut? Qabil merasa bingung. Apa nak buat tentang mayatnya si Habil ini? Allah datangkan seekor gagak ataupun dua ekor gagak yang saling bergaduh. Akhirnya matilah seekor gagak. Lalu gagak yang hidup itu mengorek tanah dan dikuburkan burung gagak yang seekor lagi. Ini dirakam dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 31. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'wariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruh mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya Qabil. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah dia kalangan orang yang menyesal. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak habiskan cerita tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam tadi ada 40 orang anak, salah seorangnya adalah seorang Nabi namanya Nabi Syits. Dan daripada situlah berkembang biaknya zuriat Nabi Adam AS. Dikatakan Nabi Adam berusia sehinggalah 1000 tahun lamanya. Dan akhirnya wafatlah Nabi Adam AS. Makamnya terletak antara disebut Jabal Abu Qubais, iaitulah di sebelah timur Mekah, manakala Hawa di Dedah, makamnya di situ. Jadi itulah berakhirnya kehidupan bapa kepada segala umat manusia ini, yang insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang berkenaan kisah-kisah Rasul yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.